Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu dengan izin Allah, dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita tidak terkira banyaknya, untuk kita meneruskan pengajian membahaskan berkenaan dengan siyar, yakni sirah, tarikh, sejarah para nabi dan rasul berdasarkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada masih lagi berkait dengan zuriat, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Wa qala Sa'id bin Yahya, yani kita baca dah. Wa annahu awwalu man takallama bil arabiyyati al fasihah al balighah. وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعمالق وأهل اليمن من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. Ini masih lagi membahaskan berkenaan dengan kelebihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baik, antara kelebihan dan kedudukan ataupun kelebihan Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau ialah awwalu man takallama bil arabiyyatil fasihatil balighah. Manusia yang pertama ataupun kita katakan tokoh yang pertama, nabi atau rasul yang pertama yang bertutur dalam bahasa Arab yang fasih. Nabi yang pertama yang bertutur dalam bahasa Arab yang fasih. وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعمالقة. Jadi Nabi Ismail alaihissalam mempelajari bahasa Arab ini daripada Arab al-Aribah. Arab al-Aribah maknanya Arab al-Baidah. Ini ataupun kita kata Arab yang asal, yang boleh dikatakan ketika itu mereka adalah semakin sedikitlah. Maknanya mereka ini daripada jalur keturunan Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Nabi Saleh dan Nabi Hud, maknanya daripada kaum Samud dan juga kaum Ad. Itu mereka adalah Arab Aribah. Yang menetap nazalu indahum bi Makkah min Jurhum wal Amaliq. Maknanya Arab Aribah ni yang saki-baki Arab yang sudah boleh kita katakan sudah hampir pupus ketika itu, tetapi ada saki-baki keturunan mereka itu yang menetap di Mekah, iaitulah daripada suku Jurhum dan juga Amaliqah. Mereka ni adalah Arab Al-Aribah. Kita kata Arab asli. Arab asli yang tak apa kita kata tak bercampur dengan suku-suku yang lain ataupun tak campur dengan selain Arab. Dipanggil Arab Al-Aribah. Kalau kita tengok Arab Al-Aribah ni dari sudut dari sudut tasalsul ataupun silsilah, apa dia kita kata keturunan mereka ini,
mereka ini adalah apa? Mereka adalah Arab yang daripada anak keturunan Qahtan. Qahtan. Dan mereka ini berasal daripada Yaman. Qahtan. Ha? Yang mana kalau kita tengok dari sudut nasab, Qahtan ni dia kita katakan mereka ini adalah apa? Arab yang kita kata ancient, ancient Arabs. Yakni yang Arab yang Aribah, yang mana mereka ini kalau kita lihat Wahab Ibn Munabbih, antara ulama tabi'in, menyebutkan bahawasanya Qahtan ini nasabnya sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya kalau dari sudut keluarga yang besar tu, kita kata dia daripada Sam bin Nuh lah kan. Memang Arab itu sendiri daripada Sam bin Nuh. Dan bila kita sebut Arab Qahtani, Qahtaniyun, ataupun kita kata Qahtan, dia terkeluar daripada dia, kita kata nasab Arab itu terbahagi kepada dua nasab yang utama, yakni Adnaniyah dengan Qahtaniyah. Dia maksudnya kalau kita buat silsilah tu, Arab bahagi kepada Qahtaniyah dengan Adnaniyah. So Qahtan ni dia min sulalati al-Arabi al-Aribah, Arab yang asal, Arab tulen. Sebelum datangnya Arab Musta'ribah, yang kita katakan antaranya Nabi Ismail alaihi salam apabila menikahi suku Jurhum, maka daripada situ dapatnya Adnaniyah. Jadi zuriat keturunan Nabi Ismail disebahkan Adnaniyah. Qahtan ni lebih awal. Sebab tu kalau kita kata Adnaniyah, mereka ini merangkumi kabilah suku kabilah Rabi'ah, Mudar, Qais, Ailan. Adapun Qahtaniyah, dia ni meliputi seluruh kabilah Yaman. Secara nasabnya kita kata itu yang disebutkan oleh jumhur nasabin, jumhur ahli nasab. Dan kalau kita nak sebut tentang nasab ni, ilmu berkenaan dengan nasab ni ilmu yang kita boleh katakan hampir-hampir jarang diketengahkan, ataupun hampir-hampir nak kata pupus tak juga kan, tapi diabaikan. Ilmu nasab ni antara ilmu yang diabaikan. Dan kalau kita nak tengok dari sudut usul nasab, usul nasab,
Dan kita sebut ilmu nasab ni antara ilmu yang kita kata makin ditinggalkan. Dan sebab tu kalau kita lihat dipanggil ilmu genealogi kan, genealogi. Tapi ada di kalangan golongan-golongan yang terkemudian ni, mereka tak nafikan, mereka ambil perhatian dalam ilmu nasab ni. Tetapi bila kita sebut tentang ilmu nasab yang terawal, maknanya ilmu nasab yang kita kata usul nasab Arab, dan usul nasab kita kata nabi-nabi. Itu juga adalah perkara yang mungkin sebahagian golongan bila mereka tak ambil perhatian ataupun mereka mengabaikan, jadi kita katakan hal tersebut dapat memberikan satu sudut pandang yang agak kurang lah, ataupun sudut pandang yang tidak menyeluruh bila membahaskan tentang sesuatu kaum ataupun sesuatu bangsa, sejarah sesuatu bangsa. Baik. Jadi kalau kita lihat usul nasab, usul nasab yang kita kena tahu secara umum, ana sebutkan usul nasab secara umum yang kita kena ingat, ataupun kita paling kurang kita ada maklumat yang asas, ataupun kita kalau ada orang yang mampu untuk hafal, dia boleh buat satu bentuk ringkasan, yang mana mesti kita kena mulakan dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar sirah, maka kita akan, maksudnya kalau guru yang ajar kita sirah tu, kalau dia seorang yang sangat menekankan tentang ilmu nasab ni, maka dia akan suruh hafal nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So daripada, maknanya kalau kita nak belajar ilmu nasab, first kali kita kena hafal nasab Nabi kita. Nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab yang disepakati. Iaitulah nasab Nabi kita Muhammad sampailah kepada Adnan. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Jinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudhar ibnu Nizar ibnu Adn. Dan dia ada kaedah dia kalau kita nak hafal kan, maknanya kita potong tu kita hafal. Jadi apa kita kata, jadi ringkas. Kemudian daripada nasab Nabi SAW sampai Adnan tu, ini kita kata Adnaniyun kan, maknanya sampai Adnan tu yang kita kata Fihr bin Malik ibn Nadr, ini yang digelarkan dengan Quraisy. Maknanya seluruh suku Quraisy kembali nasab mereka kepada Fihr bin Malik ibn Nadr. Kemudian Adnan, sepakat ulama nasab kata Adnan sampai kepada Nabi Ismail, nasab dia. Kemudian itu yang nasab yang kita kena tahu secara umum. Kalau kita naik balik atas nasab tu, maknanya sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam, maka Nabi Nuh alaihi salam iaitulah nasab daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam, ada anak Nabi Nuh ada tiga, Sam, Ham dan Yafith. Daripada Sam, maka lahir, ataupun daripada Sam itu, maka kembalilah nasab nabi-nabi yang disebutkan sebagai Arab Aribah, iaitulah Nabi Hud, Nabi Saleh Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ini kaum Ad dan kaum Samud. Maknanya kalau kita kembalikan nasab nasab mereka itu akan kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam, Sam bin Nuh. Kemudian Nabi daripada nasab daripada keturunan Ham bin Nuh, Al-Qibti, Al-Hind, Sudan. Sudan
Ini merujuk kepada orang kulit hitam di Afrika. Itu maksudnya daripada keturunan Ham. Lepas tu daripada keturunan Nabi Nuh, yakni anak Nabi Nuh, Yafith, Al-Turk, Al-Farn, Al-Yunan, Al-Sin, Tatar, Ya'juj dengan Ma'juj dan selain mereka. Ini yang selalunya yang kita kata yang mata sepek lah. Jadi dari sudut fizikal maksudnya dia, dan juga dia yang berkulit putih, kulit kekuning-kuningan kan. Orang Atrak, orang Turki, orang bukan kita faham base pada geografi sekarang tau. Dia ni yang dulu. Sin, Cina tu tak berubah lah. Tatar. Kemudian daripada Ya'juj dengan Ma'juj tu daripada keturunan Yafith. Kan? Kemudian Furus yakni Parsi, itu yang berlaku khilaf di kalangan ulama nasab, adakah Parsi ni daripada keturunan Sam ataupun keturunan Yafith. Jumhur nasabun, ahli nasab mengatakan bangsa Parsi, Furus kan, kita kata Furs, mereka ni daripada zuriat Sam bin Nuh juga. Ada yang kata daripada Yafith. Dan Arab, yang kita sebut dia Arab Aribah ni, Arab terbahagi kepada dua, Arab Qahtaniyun dengan Arab Adnaniyun. Arab Qahtaniyun kita sebut Arab yang asal. Dan Qahtan itu daripada keturunan Sam bin Nuh. Keturunan Sam bin Nuh. Maknanya antara jarak antara Qahtan dengan Nuh tu ada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Maknanya Qahtan adalah keturunan daripada keturunan Nabi Hud atau Nabi Saleh. Maknanya nasab sampai kepada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Sebab dia Arab Aribah. Itu Qahtan. Jadi ulama nasab sepakat Qahtan tu min nasli Sam bin Nuh. Qahtan daripada keturunan Sam bin Nuh. Itu sepakat. Macam ulama nasab juga sepakat Adnan daripada keturunan Ismail. Jadi seluruh anak-anak keturunan Adnan digelarkan sebagai Adnaniyun lah. Adnaniyun. Baik. Antara keturunan Arab Qahtan ini, maknanya furuk dia, kita kata cabang keturunan Qahtan ni, maknanya majoriti kabilah-kabilah Yaman. Majoriti kabilah-kabilah Arab Yaman. Nasab mereka itu akan sampai kepada Sabah ibni Yashjub ibni Ya'rub ibni Qahtan. Sabah ibni Yashjub ibni Ya'rub ibni Qahtan. Dan Sabah itu ada dua anak yang masyhur, Himyar dan Kahlan. Daripada Himyar tu datangnya suku Abyan, Yafi', Wusab, Yarim. Daripada Kahlan terpecahlah pula suku Al-Azdi, Hamdan, Mudhij dan Kindah. Kindah ni Al-Kindi kan. Al-Kindah ni yang menjadi yang menguasai bahagian Najd pada zaman Arab jahiliah, bahkan sebelum Islam. Kindah ini ada raja-raja yang menguasai di bahagian Najd. Mereka ini daripada usul Yaman lah. Dan antara tokoh yang masyhur daripada suku Kindah ialah apa? Umru'ul Qais, yakni penyair Arab yang masyhur. Seorang anak Raja Kindah. Dan daripada Kahlan maknanya Himyar dengan Kahlan kan, anak kepada Sabah ni anak kepada Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Dan daripada Kahlan daripada keturunan Kahlan inilah lahirnya Aus dan Khazraj.
Aus dan Khazraj ni apa? Yang akhir sekali mereka bersatu pada zaman Nabi SAW dan mereka dinamakan oleh Nabi sebagai Ansar. Itu mereka ni daripada Kahlan. So Kahlan ni dia ada Kahlani kan, ada Kahlan, dia ada Aus dan Khazraj, dan daripada Kahlan ni juga ada suku Al-Ash'ariyun, kabilah Al-Ash'ari. Al-Ash'ariyun. Ini Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu antara yang nasab yang kita kena ingat, maknanya kita kena tahu maknanya Arab ada terbahagi kepada dua, Adnaniyun dan Qahtaniyun. So Nabi kita Muhammad SAW daripada Adnaniyun. Sebab nasab Nabi kita baca akan sampai kepada Adnan. Adapun Qahtaniyun ni kita kata dia sampai terus nasab dia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Sam bin Nuh. Maknanya dia lagi awal lah. Dia lagi awal. Sebab itu dia dinamakan Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Baik. Jadi Nabi Ismail AS ialah orang yang pertama bertutur dalam bahasa Arab yang fasih, yang balighah, Arab yang kita kata yang fasih, fusha. Yang Nabi Ismail belajar bahasa Arab ni daripada Arab Aribah. Arab Aribah ni maknanya suku tadilah yang kita sebut tadi, Bani Qahtan, Jurhum dan Amalik. Jurhum Amalik ni lagi awal daripada kita kata Arab Yamaniyun. Usul mereka adalah usul Yamaniyun. Baik. Sebab itu disebutkan oleh Ibn Katsir di sini, wa ahli al-Yaman min al-umamil mutaqaddimin min al-Arabi qabla al-Khalil. Maknanya mereka ni daripada umat-umat yang terawal, daripada Arab sebelum Nabi Ibrahim AS. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, qala al-Umawi haddathani Ali ibn Mughirah haddathana Abu Ubaidah qala haddathana Misma' ibn Malik عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ابن 14 سنين وهو ابن 14 سنة فقال له يونس صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جري حدثني وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العمالقة امرأة وأن أباه أمره بفراقها ففارقها. Baik, kemudian Imam Ibn Katsir rahimahullah bawakan satu riwayat. Yang mana riwayat ini riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Maknanya daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang pertama sekali yang futiqa lisanuhu bil Arabiyah. Makna futiqa di sini maknanya orang yang pertama yang kita kata apa? Yang diuraikan, yang dibelah ataupun yang kita kata yang dipecahkan, yang dibelah, kan? Yang dibuka lisannya dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang bayinah, yang jelas, ialah Nabi Ismail. Apa maksud dia? Dan ketika itu wahwa ibnu 14 sanah. Ketika itu Nabi Ismail AS berusia 14 tahun. Maknanya Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW bagi tahu dekat kita, orang yang pertama yang Allah pecahkan lisannya ataupun uraikan lisannya ataupun membuka lisannya, kita kata belah lisannya ataupun membuka lisannya, yakni sehingga mampu untuk bertutur dalam bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fasih. Sebab apa dikata futiqa lisanuhu? Ini bahasa Arab maknanya apa doa yang kita selalu baca kalau kita sebelum kita mengaji atau anak kita mengaji? Kita minta lapang dada, doa Nabi Musa AS telah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Poin dia wahlul 'uqdatam min lisani. Kita minta Allah Taala uhlul,
wahlul 'uqdatan, yakni lisan kita ni diibaratkan kalau kita tidak mampu untuk bertutur dengan fasih atau bertutur dengan baik, diibaratkan apa? Seperti lisan kita ni ada uraian ataupun ada ikatan yang mengikat lisan kita sehingga kita tak mampu untuk bertutur dengan fasih. Jadi Nabi Musa AS minta Allah Ta'ala lepaskan ikatan. So di sini Nabi SAW kata orang pertama yang dilepaskan ikatan, futiqa lisanuhu, dipecahkan lisannya, diuraikan lisannya ataupun dibuka. Futiqa ni juga kita kata futiha, dibuka. Dikatakan ataupun futiqa ni juga boleh dikatakan usliha. Usliha, yakni diperelokkan. Orang pertama yang lisannya itu diperelokkan, dicantikkan ataupun diperelokkan. Aslaha, yuslihu. Maknanya kita kata apa? Orang pertama yang lisannya itu diperbaiki atau lisannya itu dibuka dan dielokkan, diperelokkan, diperindahkan, dicantikkan ataupun diberikan kemudahan untuk bertutur dalam bahasa Arab ialah Nabi Ismail. Itu maksud awwal man futiqa lisanuhu bil arabiyyah, Nabi Ismail. Macam mana Nabi Ismail boleh dapat bahasa Arab yang fasih ni? Dan persoalan sekarang soalan kita sekarang ni, macam mana tabiat ataupun keadaan bahasa Arab sebelum Nabi Ismail? Dekat sinilah ulama bahaskan, terutamanya ulama-ulama ahlul lughah. Mereka bahaskan dan kita tak mau bahas panjang kat sini, kita ringkaskan. Maknanya kalau kita tengok balik asal usul bahasa bahasa Arab adalah bahasa yang utama, ummul lughah, kata para ulama. Ummul lughah, bahasa pertama, bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Sebab sebahagian ulama tafsir mentafsirkan Allah mengajar Adam semua nama-nama, antaranya Allah ajar Adam bahasa, semua bahasa. Dan anak keturunan Adam alaihissalam, maknanya sebelum Nabi Adam wafat, dalam sebahagian riwayat, antaranya yang disebutkan oleh Ibn Faris dalam As-Sahibiyyu fi Fiqhil Lughah, sebelum Nabi Adam wafat, dalam beberapa ratus tahun sebelum Nabi Adam wafat, Nabi Adam telah mewasiatkan bahasa-bahasa itu kepada anak-anaknya. Dan Nabi Adam telah menyimpan bahasa-bahasa itu, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk apa, di dalam bekas ataupun di dalam satu bekas tanah ataupun maknanya Nabi Adam simpan dalam satu tempat. Maknanya anak keturunan dia akan dapat bahasa tu daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Adam AS. Dan dikatakan maknanya bahasa tu berpecah bahasa tu selepas kewafatan Nabi Adam AS. Dan apabila berlakunya tufan, yakni banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS, dikatakan selepas perpecahan yang berlaku di antara anak Adam, yakni ketika mereka terjebak dalam syirik, maka antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir, lisan mereka juga berpecah. Maknanya mereka pun juga berpecah-pecah bahasa mereka, lisan mereka tu berpecah-pecah. Maknanya kat situ timbulnya bahasa yang berbeza-beza. Baik. Kemudian daripada dikatakan Nabi Nuh alaihissalam, dalam sebahagian riwayat disebutkan Nabi Nuh alaihissalam bertutur dalam bahasa Suryani. So Suryani adalah sebenarnya dia adalah asalnya daripada bahasa yang satu. Yang ni bahasa yang Nabi Adam ajar. Dan bahasa yang utama yang disebutkan oleh ulama, sebahagian ulama merajihkan bahasa Arab adalah ummul lughah, ibu bagi segala bahasa. Sebab itu Quran turun dalam bahasa Arab. Maknanya daripada bahasa Arab tu terpecah bahasa tu kepada 3 bahasa utama yang disebut sebagai bahasa Sam bin Nuh.
disebut Semitic. Maknanya daripada Sam bin Nuh itu, selepas berlakunya tufan yang besar, bahasa mengalami evolusi, mengalami perubahan, tetapi dia tidak lari daripada usul bahasa yang satu. Maknanya bahasa Arab tu still bahasa yang utama, tetapi dia ada pecahan. Sebahagian ulama menamakan dia hanyalah seperti dialek. Dialek maknanya lahjah. Kita nak faham mudah macam bahasa Melayu, kita ada dialek Kelantan, kita ada Kedah Utara, kita ada dialek bahagian selatan, bahagian apa dia kita kata dialek Pahang, dialek ini. Tapi bahasa satu bahasa satu. Jadi sebahagian ulama mengumpamakan bahasa-bahasa yang daripada bahasa Sam bin Nuh itu, bahasa Suryani, Ibrani dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah ummul lughah, bahasa yang utama. Tetapi bila berlaku perpecahan dan ulama pakar-pakar bahasa mereka buat kajian tentang tulisan, tulisan-tulisan. Yang kenapa ada tulisan-tulisan yang berbeza pada setiap zaman tu? Tulisan itu dia hanya simbol untuk menyampaikan makna. Tapi kita tak tahu macam mana depa na'rifu kaifa tuktab wala na'rifu kaifa tuntaq. Kita tahu macam mana depa tulis dan depa simbolkan, tapi kita tak tahu macam mana depa sebutkan. Sebab yang sampai dekat kita hanya tulisan. Maknanya kalau itu dari sudut kajian lah, tetapi dari sudut kajian orang-orang ahli lughah lah, tak apalah. Tapi yang penting kita nak kena faham macam mana bahasa Arab tu. Nabi SAW kata Nabi Ismail orang yang pertama dibuka ataupun dimudahkan lisannya untuk bertutur dalam bahasa Arab fasih. Maknanya adakah sebelum itu bahasa Arab tak fasih? Makna bahasa Arab yang bayyinah ni maknanya Nabi Ismail berjaya menghimpunkan seluruh lahjah-lahjah itu dengan satu dialek, dengan satu lahjah yang utama ataupun yang dapat menyatukan lisan-lisan yang ada di sekitar Mekah itu. Itu maksud dia. Maknanya dengan lisan yang maknanya dengan ilmu bahasa yang Allah Taala berikan kepada Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail berjaya menyatukan suku-suku Arab yang pelbagai kabilah yang mereka itu telah berpecah dengan lahjah-lahjah yang pelbagai. So ada lahjah Himyari, ada lahjah kita kata yang pelbagai ketika itu. Jadi kita kata ada juga ulama yang mengatakan Ya'rub ibn Qahtan awwalu man in adala lisanuhu min Suryaniyah ila Arabiyah. Maknanya daripada keturunan anak Nabi Nuh tu, maknanya keturunan anak Nabi Nuh tu ada yang bertutur dalam bahasa Suryani ikut Nabi Nuh alaihi salam. Dari keturunan Nabi Nuh, maknanya mereka bertutur dalam dialek Suryani. Suryani ni juga adalah dialek Arab sebenarnya. Kalau sebahagian ulama pengkaji lughah, mereka teori tentang bahasa ni sangat banyak. Tapi ana nak kongsi dekat sini satu pendapat yang ana rasa memang agak kuat, iaitulah Dr. Salim Salamah Yusof dalam sebuah risalah beliau, risalah master beliau, iaitu beliau mengemukakan satu teori, maknanya al-ibriyah lahjatun arabiyah. Dia datangkan teori, maksudnya bahasa Ibrani itu adalah dialek daripada dialek Arabi, dialek bahasa Arab. Alasan dia sebab zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah suruh Zaid bin Thabit radhiyallahu an belajar bahasa Ibrani, dan dalam masa yang sangat singkat, beberapa bulan sahaja, Zaid bin Thabit dapat menguasai bahasa Ibrani.
Di situ kalau kita katakan bahasa Ibrani ni adalah bahasa yang asing daripada bahasa Arab, tak tepat. Di situ menunjukkan kepada kita bahasa Ibrani itu adalah lahjah bahasa Arab. Maknanya dia ada dialek bahasa Arab. Asalnya dialek bahasa Arab. Tetapi kita kena faham bukan bahasa Hebrew yang ada sekarang. Hebrew yang ada sekarang ni dia dah alami beberapa proses evolusi, proses perubahan, penambahbaikan dan sebagainya oleh orang Yahudi, dan juga penambahan pokok tambah dan sebagainya. Tetapi kalau kita ambil bahasa Arab Ibrani yang asal, kita akan dapati banyak usul, banyak mushtarakah, maknanya usul mushtarakah ataupun al-alfaz al-mushtarakah al-mutasyabihah. Banyak lafaz-lafaz, banyak kalimah-kalimah yang ada persamaan dengan bahasa Arab yang sangat-sangat banyak, bukan sikit. So menunjukkan dia ada dialek yang asalnya ada dialek bahasa Arab yang asal. Cuma kita tak tahulah bahasa Ibrani yang asal tu macam mana tu. Kita tak boleh kata sama macam Hebrew yang hari ni, Ibrani yang ada hari ni. Sebab itu dia masih lagi, ulama-ulama bahasa masih lagi kaji. Sebab bahasa ni dia berubah-ubah. Tetapi kalau kita balik pada usul tadi, kita balik pada hadis ni. Nabi kata awwalu man futiqa lisanu bil arabiyyah al bayyinah Ismail. So di sini apa yang kita boleh dapat? Maknanya wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam semua nama-nama, antaranya bahasa. Antara bahasa. Sebab bahasalah yang paling penting. Sebab kalau bahasa adalah medium utama yang dapat menyampaikan maklumat, ilmu. Jadi macam mana kalau Allah ajar segala-galanya kepada Adam tapi Allah tak ajar bahasa? Sebab itu datangnya pendapat ulama yang mengatakan bahasa Arab itu asalnya adalah Allah ajarkan kepada Adam, dan Adam simpan bahasa itu, dan maknanya ada beberapa bahasa lagi, tetapi bahasa yang asal adalah bahasa Arab yang Allah ajarkan kepada Adam. Dan ada juga sebahagian pendapat ulama yang mengatakan bahasa asal Nabi Adam ketika di syurga adalah bahasa Arab, tapi bila Allah Ta'ala perintahkan Adam untuk turun ke muka bumi, antara yang ujian dan hukuman yang terpaksa Nabi Adam terima, hadapi, ialah berpecahnya bahasa-bahasa yang anak-anak dia akan bertutur. Asalnya bahasa Arab tu adalah bahasa syurga. Itu yang dikatakan oleh sebahagian ulama. Kemudian bila Adam turun, maka bahasa tu berpecah. Di bumi lah, maknanya berlaku perpecahan bahasa di bumi. Kan? Tetapi pendapat peribadi Ana memang Ana setuju. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok kajian-kajian yang tentang apa ni kita kata bahasa ni, kalau kita tengok kebanyakannya akan kembali kepada bahasa Arab. Maknanya apa sahaja usul-usul bahasa, kita ambil 3 bahasa utama yang menjadi 3 bahasa utama agama yang terbesar dekat dunia ni, iaitu Suryani, Ibrani dan Arab. Dan kita akan tengok macam mana Suryani dengan Ibrani itu dia akan kembali kepada Arab. Maknanya Arab, kita boleh bagi gambaran macam inilah. Mana yang paling kuat? Bahasa yang paling dominan. Maknanya kalau kita letak pada pandangan depan mata kita ni, kita umpamakan macam kita tengok dari sudut kekuatan bahasa. So mana yang paling kuat? Yang mana yang paling dominan? Dan adakah kita kata bahasa yang tak kuat ataupun bahasa yang sedikit yang bertutur dengan bahasa tersebut? Contoh dengan Suryani dengan Ibrani ni, dia lebih dominan? Sudah tentu tidak. Sudah tentu bahasa Arab tu adalah bahasa asal. Sebab dia bahasa yang paling dominan. Dan realitinya kita tengok bila Al-Quran turun dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Siapa cakap? Allah kata. Allah kata Quran itu turun dalam bahasa Arab yang tidak ada sebarang kebengkokan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan kepadanya Quran
pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran yang dibaca Arabian, dalam bahasa Arab, bukan Ibranian, bukan Suryanian. La'allakum ta'qilun, semoga kamu berfikir, kamu menggunakan akal kamu. Allah kata lagi, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan, demikian kami turunkan hukum dalam bahasa Arab, yakni Quran. Wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam' la rayba fihi. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan. Liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Az-Zukhruf, dalam surah Asy-Syura, dalam surah Fussilat, dalam surah Az-Zumar. Allah Ta'ala tak cerita dekat kita, tak bagi tahu dekat kita dengan sia-sia. Kerana Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, dan Allah turunkan bahasa Arab ni, Quran dalam bahasa Arab, supaya kita kaji, supaya kita belajar bahasa Arab, supaya kita berbangga dengan bahasa Arab, supaya kita kaji tentang bahasa Arab, belajar bahasa Arab dan berbangga dengan bahasa Arab, kerana dia adalah bahasa asal bagi seluruh bahasa. Ya, bahasa lain kita belajar juga, bahasa Inggeris kita belajar, bukan suruh kita ketepikan bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu pun kita kena belajar bahasa Melayu, bahasa kita yang kita bertutur. Tetapi bahasa Arab adalah bahasa bahasa agama kita, bahasa Quran, bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak apalah, buat tak tahu je, tak boleh. Itu sebenarnya kalau kita baca tentang hadis ni, kita akan faham maksudnya asal bahasa ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata asal bahasa ni maknanya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita, bila berlaku percanggahan, perpecahan, berlaku pertelingkahan, itu juga memberi kesan kepada lisan. Bila berlaku syirik pada zaman Nabi Nuh AS, perpecah, berlakunya tufan, banjir besar, berlaku lagi perpecahan. Selepas itu anak-anak Nabi Nuh AS bertebaran di atas muka bumi, dan akhir sekali Allah, kita kata ini hikmah dia. Hikmahnya Allah Ta'ala nak satukan seluruh bahasa-bahasa yang berpecah tadi dengan satu bahasa yang akan menjadi hukum, akan menjadi bahasa yang dirujuk oleh semua bangsa dan semua umat manusia, iaitu bahasa Arab. Kerana Quran turun dalam bahasa Arab. Kalaulah bahasa Suryani ke Ibrani ke itu adalah bahasa asal, macam orang Yahudi sekarang mereka duk kata bahasa Hebrew tu bahasa asal, mereka duk bangga. Orang Yahudi sekarang mereka cuba buat propaganda. Ini sebab apa anda tekankan dekat sini? Sebab kita orang Islam, kita kena sedar propaganda orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi sekarang mereka giat melakukan kajian, mereka giat untuk membelanjakan jutaan dolar, mereka membelanjakan jutaan ringgit untuk membenarkan propaganda mereka, penipuan mereka, tipu daya mereka. Mereka nak kata bahasa Hebrew, bahasa Ibrani itu bahasa asal, bahasa Musa, dan bahasa itulah bahasa yang Tuhan berkata-kata inilah satu-satunya bahasa yang asal. Mereka nak dakwa itu. Walhal bahasa Ibrani itu dia juga adalah pecahan daripada bahasa Arab, daripada bahasa Suryani, bahasa Sam bin Nuh, daripada bahasa yang Nabi Adam AS ajarkan. Itu sebab apa? Anak-anak tekkan kepada kita, bila berlaku pertelingkahan, bila berlaku perpecahan, itu juga memberi kesan kepada lisan. Bila berlaku pertelingkahan, perpecahan, itu memberi kesan kepada lisan. Bila berlaku syirik, pertelingkahan, perpecahan, itu memberi kesan kepada lisan.
Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Ismail untuk bersatu padanya bahasa Arab itu. Kemudian daripada zuriat keturunan Ismail, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perpecahan berlaku juga dalam Adnaniyun, dalam zuriat keturunan Ismail, berlaku perpecahan, berlaku juga perbezaan lahjah dan berbagai lahjah daripada Adnaniyun, daripada bangsa Arab suku Adnan, daripada anak-anak keturunan Nabi Ismail. Berlaku juga perpecahan sebab itu. Perpecahan yang anda maksudkan iaitulah perbezaan lahjah, perbezaan dialek. Siapa yang menyatukan perbezaan dialek dan juga perbezaan lahjah ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu Quran turun dalam bahasa Arab, dan Quran turun dalam 7 lahjah, 7 dialek untuk meraihkan. Sebab itu unzila al-Quran ala 7 ahruf, kata Nabi SAW. Quran diturunkan dalam 7 dialek yang menyatukan ke-7, yang menyatukan kesemuanya, yang kita kata dialek itu adalah dialek yang satu juga, daripada bangsa yang satu, daripada bahasa yang satu. Yang menyatukannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lahjah Quraisy yang menjadi lahjah yang utama. Dan kemudian sahabat Nabi Uthman bin Affan menghimpunkan dalam mushaf Uthmani, dari sudut tulisan, dari sudut nutq, cara bacaan, dan itulah yang kita belajar hari ini. Kita belajar makharijul huruf, kita belajar tajwid, kita belajar qiraat, kita belajar Al-Quran. Sebab itu orang yang belajar Quran ini dia kena rasa bangga, kerana inilah bahasa yang Allah Ta'ala pilih. Tak ada dah yang Allah Ta'ala pilih. Kalau kita rasa bahasa-bahasa asing itu, bahasa Inggeris lebih hebat daripada bahasa Arab, ini salah. Bukan kita kata kita menafikan peranan bahasa Inggeris, tak. Tapi kita kata kalau kita lebihkan bahasa Inggeris berbanding bahasa Arab, ini salah ni, salah. Bahasa Arab, kalau kita betul-betul faham bahasa Quran turun dalam bahasa Arab, kita tak akan rasa dah ada lagi bahasa-bahasa lain yang lebih hebat, ataupun kita nak berbangga dengan bahasa-bahasa lain. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita Quran bahasa Arab. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang menyatukan bahasa-bahasa. Alhamdulillah, kita tengok hari ini bahasa Arab adalah bahasa yang keberapa? Kedua atau ketiga yang paling banyak manusia bertutur dengannya. Orang Yahudi dia kata bahasa Ibrani, bahasa asal. Bohong. Buktinya kalaulah bahasa Ibrani, bahasa Hebrew yang mereka kata bahasa Hebrew itu adalah bahasa asal manusia, kenapa tak ramai orang tahu? Kenapa tak ramai orang tahu? Tapi kalau kita pergi dekat seluruh dunia, dalil yang menunjukkan semua orang tahu bahasa Arab, dalilnya ialah kita akan pergi di seluruh dunia, kita akan dapati setiap rumah akan ada orang yang hafal Quran, terutamanya di negara umat Islam. Setiap rumah pasti akan ada orang yang hafal Quran. Menunjukkan itulah bahasa Arab. Bila sampainya Islam ke seluruh dunia, maka itulah buktinya bahasa Arab itu adalah bahasa asal. Bahasa asal. Dan sebab itu Quran diturunkan dalam bahasa yang menyatukan. Kalau kita fikir logik, bahasa Quran tu tak menyatukan, kenapa Allah turunkan bahasa dalam bahasa Arab? Kalau dia tak menyatukan, dia menyatukanlah. Bahasa Arab tu menyatukan. Menyatukan lisan, menyatukan bahasa-bahasa yang ada. Menyatukan bahasa-bahasa yang ada. Sebab itu semua orang Islam mampu untuk membaca Quran. Solat mereka mesti dalam bahasa Arab. Bacaan Quran mereka, Quran itu dalam bahasa Arab. Walaupun mereka mungkin ada yang tak pandai bertutur, tetapi paling kurang mereka pandai baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu bahasa Arab. Fasihun mubin. Bahasa Arab. Sebab itu kita kata bahasa sangat penting. Awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil bayyinah Ismail. Itu maksudnya. Nabi Ismail alaihi salam. وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العمالق
imra'atan wa anna abahu amarahu bi firaqiha fafaraqaha. Dan telah kita sebutkan sebelum ni, kata Imam Ibn Kathir, Nabi Ismail AS berkahwin ketika di usia muda, berkahwin dengan seorang wanita daripada Amalek, dan bapanya, yakni Nabi Ibrahim, telah memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan isterinya itu kerana isterinya itu tidak bersyukur kepada suaminya. Nabi Ibrahim suruh ceraikan saja. Isteri yang tak bersyukur maka diceraikan. Ini perintah Nabi Ibrahim lah, bukannya perintah orang yang tak tahu apa-apa kan. Baik. Qala al-Umawi, kemudian kata al-Umawi, hiya imaratu bintu Sa'd bin Usamah ibn Akil al-Amaliqi. Dia katakan isteri Nabi Ismail yang diceraikan itu ialah Amarah bintu Sa'd ibn Usamah ibn Akil al-Amaliqi. So dia daripada Amaliq. Thumma nakaha ghairaha fa amarahu an yastamira biha. Maknanya kisah yang kita dah kisahkan, cerita dah sebelum ni, Ibn Kathir dah cerita dah, kita tak ulang. Kena rujuk balik lah, kena check balik lah rakaman ke apa ke, tengok balik. Sebab apa Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail ceraikan dia? Kerana dia tidak mensyukuri suaminya. Dia tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya. Ini penting. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita yang lain. Nabi Ismail kot memang, dan yang perintahkan dia Nabi Ismail untuk bercerai bukan calang-calang, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim pun suruh ceraikan bukan tak ada sebab, ada sebab. Sebabnya kerana Nabi Ibrahim melihat isterinya itu tidak pantas, tidak layak untuk menjadi teman kepada anaknya yang saleh. Jadi ini isyarat kepada kita, seorang ayah yang saleh boleh memerintahkan anaknya yang saleh untuk menceraikan isteri yang tidak bersyukur ataupun yang tidak layak lah. Tak layak lah, maknanya suami kau dah baik kot, paling baik, manusia yang paling baik. Suami kau dah cari nafkah, dah bagi kau pendidikan dan sebagainya, dah bagi segala-galanya, tiba-tiba kamu, wahai isteri, kamu tidak mensyukuri nikmat, kamu mengkufuri nikmat. Sebab itu kata Nabi SAW, yang paling ramai yang aku lihat di dalam neraka iaitulah apa? Isteri-isteri. Kata yakfurna, mereka itu, kata Nabi SAW, kufur. Para sahabat tanya, adakah mereka berkufur kepada Allah? Nabi SAW kata tidak. Yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada suami-suami mereka. Kufur kepada suami maknanya mereka tak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan melalui tangan-tangan suami mereka, melalui usaha-usaha suami mereka. Adapun hari ini kita nak kiaskan dengan suami isteri zaman sekarang, tak boleh lah. Sebab ada suami yang tak jalankan tanggungjawab, ada isteri yang tak jalankan tanggungjawab, ada suami yang mengkhianati isteri, ada isteri yang mengkhianati suami. Zaman sekarang zaman fitan, zaman yang kita tak boleh nak kiaskanlah dengan zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi ala kulli hal, orang yang soleh tetap ada, orang yang baik tetap ada, wanita yang solehah tetap ada. Kita jangan anggap semua orang rosak, walaupun kita memang tengok kebanyakan manusia ini, kita tengok berita-berita, kita tengok laporan-laporan dan sebagainya, berita dan sebagainya, berlaku kezaliman, berlaku penceraian, berlaku pengkhianatan. Mungkin orang yang bekerja di mahkamah syariah, mereka tahu, kita pun ada sahabat-sahabat yang macam mana mereka cerita dekat kita di mahkamah syariah hari ini. Kes-kes penceraian makin banyak, kes-kes kezaliman, penindasan rumah tangga. Ala kulli hal, kita jangan merasa terlampau sedih ataupun merasakan semua orang dah rosak ataupun kita sahaja yang baik. Tidak. Yang penting adalah kita memperbaiki rumah tangga kita. Kita memperbaiki hubungan antara suami dengan isteri, memperelokkan apa yang kurang, berdoa kepada Allah. Yang paling penting doa, minta dekat Allah SWT supaya perbaiki urusan kita, suami dan isteri. Dan jangan kita mudah untuk membanding-bandingkan antara
rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Sebab itu kalau kita ada ni pesanan khas untuk suami dan untuk isteri. Kalau kita ada suami, kalau kita ada isteri, jaga suami kita, jaga isteri kita. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita ikut. Bukan kita yang boleh menjaga suami kita, bukan kita juga yang boleh menjaga isteri kita, tapi Allah Ta'ala yang menjaga suami dan isteri kita. Maka kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan jamin. Allah akan jamin, Allah akan jaga. Tapi kalau kita bergantung kepada suami, bergantung kepada isteri, kita kata ya isteri aku baik gini, suami aku baik, bergantung semata-mata pada suami dan isteri, pada diri kita, maka Allah akan biarkan diri kita dengan diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta kepada Allah akan perbaikan. Dan yang paling penting kita tengok hari ini, tak usahlah kita menceritakan tentang suami kita ke, isteri kita ke, kita simpan. Tak payah cerita. Baik ke macam mana suami kita, buruk ke macam mana, simpan. Isteri kita pun sama, simpan. Kan? Secara umum cerita tentang tanggungjawab dan sebagainya, bawa hadis, bawa ayat Quran, cerita kalam ulama. Tapi kalau nak cerita pasal kita tu, skip dulu. Kita takut bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh tarik. Mungkin disebabkan oleh ujub, sifat kagum kita dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan isteri kita. Tahan. Ada orang tanya, ada orang mungkin dia baru kenal anak kot, dia kata, Ustaz tak pernah cerita tentang keluarga Ustaz. Anak kata, anak cerita anak ada berapa orang anak, ada seorang isteri, ada orang. Tapi Ustaz tak, maksud tak pernah cerita tu maksudnya tak pernah post dekat media sosial. Anak kata itu bukan cara yang betul, bukan cara yang betul kita nak cerita semua apa yang kita buat. Tak perlu. Kerana bukan semua mata yang memandang tu mata yang baik. Bukan semua juga inginkan kebaikan kepada kita. Ada mata yang hasad, ada mata yang ujub, yang kagum, ada macam-macam. Jadi ya cukuplah tahu cerita ni. Kalau kita jumpa ke apa, boleh tengok, boleh jumpa, bukan kita. Tapi musibah hari ini bila mereka menjadikan kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan itu hanya boleh dilihat di media sosial. Ini musibah. Maknanya orang hari ini mereka nak tengok kita bahagia atau tak, mereka kata tengok kat media sosial. Salah. Asal bagi kebahagiaan adalah pada realiti hidup orang tu, bukan pada apa yang dia post. Ini kena faham, kena membetulkan cara berfikir. Kan? Orang tu dia tak post pasal isteri dia, pasal anak dia. Adakah dia tak berbahagia dengan isteri dan anak dia? Pada pandangan orang, tak nampak pun family dia seorang je, asyik dia orang daripada dulu lagi, dia seorang je, tak pernah nampak dia post pasal suami dia ke, isteri dia ke, anak dia ke. Dia seorang je hidup, tak happy, hukum sendiri. Kita tak tahu. Sebaliknya, ada orang yang kita tengok happy di media sosial, kan? Hari-hari dia post, dia buat apa dengan anak dia, isteri dia buat apa, melawak dengan isteri dia. Orang semua tengok, suka tengok. Orang memang suka benda tu kan. Suka untuk tengok kehidupan orang lain. Memanglah secara umumnya ramailah orang yang suka macam tu. Tetapi kita tak tahu bila-bila masa saja Allah SWT boleh tarik apa yang merupakan nikmat dan sebagainya dengan cara yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu anda teringat macam mana banyak kes-kes yang berlaku. Contohnya macam ada beberapa kes di barat, di Amerika Syarikat, mana ada banyak dah kes yang berlaku influencer kan, pempengaruh, orang-orang yang menjadi influencer dalam di media-media sosial ni, mereka banyak share tentang kehidupan keluarga mereka buat apa dengan isteri, suami mereka, anak mereka banyak share.
bahkan boleh dikatakan dah jadi diari mereka yang dikongsikan dengan ribuan orang, dengan jutaan orang di seluruh dunia, sama ada orang Islam ataupun orang-orang bukan Islam. Itu yang berlaku. Dan kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala boleh uji kita dengan perkara-perkara yang mungkin kita berlebihan. Maknanya kita tasannu', kita buat-buat benda tu. Kadang-kadang kebahagiaan tu taklah macam tu sebenarnya. Tetapi kita memaksa diri kita untuk mengikut trend untuk menunjukkan kebahagiaan. Akhir sekali kita terpaksa buat konten-konten yang mungkin melibatkan maruah isteri kita, melibatkan maruah keluarga kita itu boleh dirosakkan ataupun kita kata boleh menjadi masalah. Dan ada yang mana kes yang berlaku, orang memang seronok tengok satu pasangan ni, dia memang romantik dan sebagainya, pergi bercuti, pergi ni, tunjuk macam-macam, anak dia happy dan sebagainya, dia nampak caring, nampak penyayang kan. Orang pun tengok, perempuan-perempuan lain yang tengok pun, seronoknya tengok ni. Kalaulah nampak syaitan datang, kalaulah dia jadi suami aku, kalaulah dia, nampak kat situ syaitan masuk. Kalaulah dia ni jadi suami aku, kalaulah dia ni jadi isteri aku, kalaulah dia mula compare. Dan dia mula rasa tak bersyukur dengan suami yang dia ada. Ini banyak berlaku kes-kes yang macam ni. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tidak menjaga pandangan mereka, yang tidak menjaga pergaulan mereka, mereka akan mula compare. Hebatnya, ni ayah yang misali. Suami aku tak baik. Suami aku ni tidur je kerja. Dia mula compare. Padahal suami dia tu tidur balik kerja kot. Balik kerja cari nafkah untuk dia, untuk anak. Balik mestilah tidur. Letih. Tapi dia duk compare. Tengok ni suami orang ni, dia tak bersyukur. Dah mula ada tak bersyukur. Sebab itu media sosial ini, kalau kita bijak guna, kita akan jadi orang yang bijak. Kalau kita bodoh guna, kita akan jadi orang yang bodoh. Itu dia punya kesimpulan. Sebab itu tak perlu. Sebab itu ada kes yang mana di banyak berlaku. Ana pun sempat ana kumpulkan kes-kes tu, ana tengok apa latar belakang. Contohnya ada 2 kes yang berlaku. Suami tu memang pempengaruh sosial lah, macam memang influencer lah, memang hebat. Semua orang kata dia hebat, dia penyayang dan sebagainya. Tetapi akhir sekali kita tak tahu syaitan datang masuk macam mana, dia membunuh isteri dia sendiri. Dia bunuh isteri dia sendiri. Sebab apa kita tahu? Biadalah tengok sebab ada perempuan lain yang hasut. Syaitan lah, kita kata syaitan. Syaitan ni kan dengan manusia. Ada orang lain yang hasad. Akhir sekali dia bunuh bini dia sendiri, isteri dia sendiri. Yang orang pada pandangan manusia lain tengok penyayang dia caring, very responsible, bertanggungjawab, bla 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 bla. Akhir sekali, akhiran yang sangat tragis, dia bunuh isteri dia sendiri. Satu lagi kes, dia bunuh anak dia sendiri. Anak dan isteri. Semua dibunuh. Tapi pada asalnya orang tengok, hebat, orang tengok penyayang, caring, tengok ni bahagia, happy. Jangan. Sebab itu jangan kita perjudikan kebahagiaan kita semata-mata nak mendapat perhatian orang. Jangan. Simpan kebahagiaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Mereka orang yang kita sayang. Kita tak pernah nafikan kasih sayang mana-mana individu kepada bagi kasih sayang. Cuma cara kita menzahirkan kasih sayang tu bukan dengan cara kita menarik mata-mata pandangan-pandangan yang hasad dan juga godaan-godaan syaitan, perangkap-perangkap syaitan yang halus. Jangan buka. Ini terutama yang baru-baru menikah ni. Baru menikah biasalah. Baru menikah memang dia akan awal-awal dia akan ini kita bagi nasihat lah sebagai orang yang kita kata dah menikah lama. Bagi nasihat, maknanya kalau kita orang menikah pun sama. Relax. Tak apalah, biasalah apa dia kita kata yang postkan kegembiraan, tapi janganlah kita melampaui batas. Jangan kita tunjukkan aurat.
isteri kita, kecantikan isteri kita menjadi paparan orang-orang yang kita tak kenali, lelaki-lelaki yang ada di dalam hati mereka penyakit, kita tak tahu. Dekat media sosial ni bukannya semua orang tu betul kan. Kadang-kadang ada yang fake account, ada yang perempuan jadi lelaki, perempuan ada yang psycho, ada. Sebab tu kita kena hati-hati, kita pun kena bijak menggunakan media sosial. Jangan kita percaya sangka baik, semua dekat media sosial ni semua baik, Facebook ni semua baik. Tak, orang yang scammer ada, psycho ada, orang macam-macam. So kita yang kena jadi bijak. Kita yang kena bijak. Banyak juga kes yang berlaku, kes kes scam, hackers dan sebagainya disebabkan oleh kelalaian orang pengguna media sosial. Dia sendiri yang pergi expose dia punya rumah, dia punya expose dia punya maklumat peribadi, dan akhir sekali menyebabkan dia sendiri yang menjemput pencuri perompak-perompak untuk mencuri maklumat peribadi dia. Dia sendiri yang bagi maklumat. Dia sendiri yang, itu perumpamaan dia. Kita nak bagi tahu macam itulah juga kalau kita terlampau nak cerita tentang kebahagiaan rumah tangga kita, tak payah, tak perlu. Dan akhir sekali bila kita ada masalah, kita jumpa dengan orang-orang yang tak betul pula, itu yang jadi apa? Dia pergi buat confession pula, dia pergi cerita pula, suami dia buat aib ni, isteri dia buat aib ni. Itu satu hal juga. Allah musta'an. Itu kita kata kita kena hati-hatilah, kena hati-hati. Kalau ada yang nak menikah satu lagi, buat cara baiklah. Bincang dengan isteri dia kan. Anda tak nafikan ada juga kes-kes yang berlaku. Suami dah menikah, suami baik dan sebagainya, tetapi yalah, memanglah kita kata ada keinginan untuk dia nak menambah lagi, mungkin dia mampu, kita tak nafikan dia nak menikah satu lagi, tetapi pastikan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menzalimi isteri yang pertama, ataupun menzalimi hak-hak anak dia, ataupun hak isteri dia yang pertama, ataupun mengenepikan isteri yang pertama dan sebagainya. Buat cara baiklah. Kalau kita kata kita nak contohi Nabi Muhammad SAW, contohilah dengan benar, dengan ihsan, dengan baik kan, bukan dengan kita dakwa sahaja. Sebab itu kena hati-hatilah. Sebab tu kita kata dia dah jadi macam jadi barah dah bila ada orang yang dibagi alasan untuk dia nak kahwin satu lagi, tapi dia buat benda yang maksiat, dia buat benda yang bercanggah dengan syarak dan sebagainya. Sebab itu kita kena hati-hati. Baik. Balik pada hadis tadi. ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها وهي السيدة بنت مضاد ابن عمرو الجرهمي. Baik, isteri yang Nabi Ismail menikah yang baru namanya Sayyidah bintu Mudad ibn Amr al-Jurhumi. Ini dikatakan adalah nama bagi isteri Nabi Ismail AS yang kedua. Maknanya setelah diceraikan yang pertama Ammarah bintu Sa'd bin Samah ibn Akil al-Maliki. Dikatakan juga pendapat mengatakan hadhihi thalathah. Dikatakan As-Sayyidah bintu Mudad ibn Amr al-Jurhumi ini isteri yang ketiga Nabi Ismail. Maknanya Nabi Ismail kahwin 3. Wa qila hadhihi thalathah fa wulidat lahu 12 waladan dzakara. Dan daripada Sayyidah bintu Mudad ibn Amr al-Jurhumi ini, maka Nabi Ismail AS diberkati oleh Allah dengan baginda AS mendapat anak, zuriat keturunannya dalam 12 orang. Dan waqad sammahu Muhammad bin Ishaq rahimahullah. Nama-nama anak Nabi Ismail ini dinamakan oleh Muhammad bin Ishaq, Imam Sirah, Imam Tarikh, Imam Muhammad bin Ishaq Al-Madani rahimahullah, dinamakan nama-nama anak Nabi Ismail. Dan mereka ni ialah apa? Nabit, wahum Nabit, Qaizar, Azbal ataupun Izbil ataupun Azbal, Misha, Masma', Masha, Dusa, Azar, wa Yatur, An-Nabsh, wa Qima, wa Qaidma. Baik, ini yang disebutkan oleh Ibn Ishaq. So ini riwayat daripada Ibn Ishaq. Maknanya 12 orang anak Nabi Ismail, Nabit, Qaizar, Izbil, Misha, Misma atau Masma', Masha, Mashi atau Masha, Dusa, Azar, Yatur,
nabsh, qima dengan qaidma. Yang datang dalam riwayat At-Tabari dengan sedikit perbezaan, nabit, qaidar. Qaidar tu qaidar. Adbil, mabsha, masma, dama, masa atau masa, udad. Udad ni sebenarnya ni yang tepat udad ni. Wautur, wa nafis, wa tama, wa qaidaman. Qaidaman tu qaidaman. Mungkin perbezaan lahjah nama tu berubah, dia punya penyebutan tu disebabkan perbezaan lahjah. Biasalah tu, itu biasa, nama ni sebenarnya tak bagi kesan apa pun. Baik, cuma dia sekadar maklumat tambahan lah. Wa hakadha dzakarahum ahlul kitab fi kitabihim, dan demikianlah yang disebutkan oleh ahlul kitab dalam kitab mereka. Wa indahum annahum al-ithna 'ashara 'aziman al-mubashshir bihim al-mutaqaddim dzikruhum wa kadzabu fi ta'wilihim dzalik. Dan di sisi ahlul kitab mereka itu ada 12 orang yang agung, 12 orang yang telah diberikan khabar gembira tentang mereka, dan telah disebut penyebutan mereka tadilah, semua 12 anak Nabi Ismail alaihi salam, dan mereka ahlul kitab mereka mentakwilkan, maknanya mereka mengubah makna apa dia kita kata takwil dekat sini. Takwil ahlul kitab ni maknanya mereka mengubah maknanya kedudukan apa dia Nabi, apa dia kita kata daripada apa dia kedudukan dari sudut kelebihan. Mereka mengatakan Bani Israel itulah yang terpilih, dan macam mana mereka mengubah, mereka kata Nabi Ishaq lah az-zabih, anak yang disembelih, bukan Nabi Ismail. Itu takwil mereka mendustakan, dan mereka juga mendustakan kelebihan zuriat keturunan Nabi Ismail. Kenapa kita nak bincang ni Nabi Ismail ni? Sebab apa penting? Sebab dia adalah kembalinya nasab Nabi kita Muhammad SAW. Apa-apa bentuk serangan, apa-apa bentuk tuhmahan terhadap nasab Nabi kita, maka dia akan kembali kepada nasab Nabi Ismail. Sebab itu penting ahli ilmu, penuntut ilmu, mereka tahu benda ni untuk menolak tuhmahan dan juga menolak keraguan-keraguan yang diutarakan oleh golongan-golongan ahli batil di kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebab Yahudi memang mereka jahat, mereka memang jahat. Mereka tengok kita sebut tadi, mereka dakwa bahasa Hebrew tu adalah bahasa asal, bahasa asal, maknanya mereka nak kata Adam pun cakap bahasa Hebrew, nabi-nabi sebelum Nabi Musa pun cakap Hebrew. Itu sampai tahap tu mereka punya dahsyatnya ketaksuban mereka, fanatik mereka dengan bangsa mereka, dengan sedang walhal mereka itu sudah bercampur bau, mereka bukan nasab mereka tu dah berterabur, dah kita kata dah tak, bukanlah mereka tu Yahudi yang ada sekarang ni, bukanlah Bani Israel sebenarnya. Mereka jangan jangan belagak, dan kita orang Islam jangan tertipu, jangan terpedaya. Mereka yang ada, Yahudi yang ada di Israel sekarang, di tanah haram Israel sekarang, bukanlah Yahudi Bani Israel, bukanlah Bani Israel yang asal. Kita kena hati-hati. Kebanyakan orang-orang yang terpedaya dengan seruan Ibrahimiyah ataupun Abraham Accord, ataupun Abrahamic religion yang didakwa oleh orang Yahudi, mereka mengatakan kita daripada agama yang satu, tapi mereka mereka nak mendakwa mereka adalah yang paling dominan, yang paling berkuasa, yang paling asal. Jadi disebabkan kejahilan oleh sebahagian orang-orang Islam sendiri yang terima Abrahamic religion ataupun Abraham Accord itu, perjanjian yang batil itu mereka terima kerana mereka jahil tentang bahawasanya Yahudi yang ada di Israel sekarang ni bukan keturunan Bani Israel. Tapi ramai orang ingat, ni mereka ni Bani Israel, jadi kita kena buat baik. Salah. Ya, kita buat baik maknanya kita tak menzalimi mereka dari satu sudut, tetapi bukan bermaksud kita mengiyakan kezaliman mereka terhadap rakyat Palestin, dan mengiktiraf negara mereka yang tidak sah di sisi, kita kata di sisi kebenaran, dari sudut kebenaran. Tapi kita katakan ini agak sulit bila dah berlaku perubahan-perubahan dan berlaku kita kata kekeliruan, dan bagaimana muamalah kita dengan mereka, itu juga perlu
perhatikan. Adakah kita terus menerus nak menjadi orang yang melakukan kerosakan dengan kita pergi bom mereka, kita bunuh mereka? Adakah itu dibenarkan dalam agama? Itu juga perlu diteliti. Tak bermakna kita menafikan kita menafikan keberadaan negara mereka yang haram itu, tidak bermakna kita kena menzalimi mereka. Tak bermakna kita kena pergi buat benda-benda yang mungkin boleh memudaratkan orang Islam sendiri di Palestin dan menyebabkan tertumpahnya darah-darah yang tidak berdosa. Adakah itu yang diperintahkan oleh syarak? Itu kena perhati balik. Tak bermaksud kita tak sokong mereka, Israel, bermaksud kita kena hari-hari kena pergi bom mereka. Tak bermaksud sedemikian. Tak bermaksud juga kita menghentikan, kita melakukan gencatan senjata. Tak bermakna kita mengalah. Maknanya kita faham. Bukannya kita asal sebahagian orang dia tak faham tentang situasi di sana, politik di sana macam mana kekuatan umat Islam di sana, harta kekuatan umat Islam di seluruh dunia, persediaan umat Islam itu sendiri dari sudut agama, dari sudut akidahnya, dari sudut pegangannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut ketenteraannya, dari sudut ekonominya. Semua tu kita perlu tengok sebelum kita nak isytiharkan peperangan yang lebih besar ataupun yang lebih jelas. Jadi adakah itu diperhatikan? Kadang-kadang tak diperhatikan. Kadang-kadang benda tu kita tak setuju dengan dia orang. Itu memang kita semua orang sepakat. Tetapi masalahnya cara kita muamalah. Cara kita muamalah kan. Macam mana tu? Itu yang dibahaskan. Baik. Ala kulli hal kita tahu benda ni supaya kita tak tertipu dengan dia orang. Kan mana tahu kita tahu ada orang yang mungkin dia nak ambil orang mana-mana orang Islam, kemudian dia orang bawa, dia orang kata kami ni Bani Israel. Kita pun tak tahu, kita pun jahil. Oh, dia orang Bani Israel. Oh, ni Al-Quran kata laisu sawa'a, tak sama kan. Min ahli kitab tu, di kalangan ahli kitab ni ada orang yang beriman. Oh, kita pun salahlah tafsir ayat Quran tu pasal kejahilan kita tentang nasab. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang nasab mereka yang dah bercampur-campur ni, itu panjang perbahasan dia. Panjang perbahasan dia, tapi kita cerita secara umum apa yang Imam Ibn Kathir rahimahullah sampaikan dekat sini. Itu faedah dia, kenapa kita kena tahu. Sebab mereka nak tipu. Tipu dari sudut nasab dan sebagainya. Sebab itu kita kena ada orang yang tahu. Kena jadi orang yang tahu, bukan jadi bodoh, jadi tak tahu apa, jadi kita ikut saja apa yang mereka katakan. Itu kita kena mudah untuk kita diperdaya. Bahasa tadi pun kalau kita macam tak tahu, habis kita pun kata bahasa Ibrani lah yang asal kan. Salah kan. Wa kana Ismail alaihi salam rasulan ila ahli tilka an-nahiyah wa ma walaha min qabail Jurhum wal Amalik wa ahli al-Yaman salawatullahi wassalamuhu alaihi. Walamma hadarathu al-wafah awsa ila akhihi Ishaq wa zawji ibnatihi Nasmah min ibni akhihi al-Is ibn Ishaq fa waladat lahu ar-Rum yuqalu lahu banu al-Asfar لسفرة كانت في العيس وولدت له اليونان في أحد الأقوال ومن ولد العيس الأشبان قيل منهما أيضا وتوقف ابن جرير رحمه الله. Adalah Ismail alaihissalam ialah Rasul yang Allah utuskan kepada ahli Mekah dan yang berada di sekitarnya, iaitulah daripada penduduk kabilah Jurhum, Amalik dan juga Ahlul Yaman. So Nabi Ismail ialah Rasul, Nabi dan Rasul. Sebab itu sebahagian ulama mereka apabila mereka mengatakan Nabi Ismail lebih afdal berbanding Nabi Ishaq ibn Ibrahim, Ismail ibn Ibrahim, Ishaq ibn Sarah, Ismail ibn Hajar, mereka mengatakan Ismail lebih afdal kerana Ismail ialah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Kita dah baca ayat sebelum ni kan. Wa kana rasulan wa kana nabiyyan rasula. Apa dia Allah Subhanahu wa taala kata wa kana rasulan nabiyya. Apa dia? Macam ayat tu? Apa dia dalam surah Maryam ayat 54. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Surah Maryam ayat 54. وكان رسولا نبيا.
Nabi Ismail Allah kata dia adalah Rasul dan Nabi. Nabi Ishaq just Nabi. Apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi, dia diutuskan kepada kaumnya yang menepati syariatnya. Adapun Rasul diutuskan kepada kaum yang menentang atau menyelisihi syariatnya, menyelisihi tauhid. So di sini dalil menunjukkan ketika Nabi Ismail diutuskan sebagai Rasul, maknanya ada khilaf, ada mukhalafah yang berlaku pada sebahagian Amalik, sebahagian Ahlul Yaman dan kabilah-kabilah Jurhum. Sebab itu Nabi Ismail diutuskan kepada mereka untuk mengajak dan menyeru kepada ajaran Nabi Ibrahim. Maknanya dah ada pengaruh-pengaruh luar yang telah mempengaruhi mereka, kerana mereka ini datang daripada pelbagai pelosok tempat dan mereka berhijrah, mereka datang ke situ, dan ada juga pemikiran-pemikiran yang membawa kepada syirik dan sebagainya yang datang ke kawasan Mekah ketika itu, dan sebab itu Allah utuskan Nabi Ismail sebagai Rasul kepada Ahlul Amalik, Ahlul Yaman dan juga Qabail Jurhum. Itu kita pemahaman dia. Sebab itu Nabi Ismail dia adalah Rasul dan Nabi. Rasul diutuskan kepada orang kaum yang menentang. Macam Nabi Muhammad, macam Nabi Nuh, macam Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang menentang, kaum yang menentang. Kaum yang menentang dakwah Nabi-Nabi dan Rasul. Kaum yang menentang dakwah Rasul. Jadi ada mukhalafah, ada pertentangan. Tetapi Nabi Ishaq, dia diutuskan kepada Bani Israel. Bani Israel yang beriman kepada Nabi Yaqub, beriman kepada Nabi Ibrahim, beriman kepada agama Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutuskan. Jadi dia Nabi saja. Maknanya dia tak diutuskan kepada kaum yang menentang. Itu beza dia. Sebab itu Nabi Ismail lebih afdal berbanding Nabi Ishaq. Sebab Nabi Ismail Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kana rasulan nabiyyah. Nabi Ishaq dia hanya Nabi. Maksud Nabi hanya diutuskan kepada kaum yang menepati syariatnya. Dia hanya memperbaiki kerosakan yang ada pada kaumnya, bukan pada kaum yang menentang. Dia beza. Kerosakan mungkin ada, penyelewengan tu mungkin ada, tapi sikit, ataupun penentangan yang sedikit, penentangan yang minimum, yang sedikit. Dia tak sampai tahap maknanya mereka ni menentang untuk mengisytiharkan peperangan dan sebagainya. Tapi Nabi Ismail diutuskan kepada kaum yang menentang. Macam Nabi Nuh diutuskan kepada kaum yang menyembah berhala, yang mereka yang menyelewengkan ajaran Nabi Adam AS. Macam Nabi Musa AS diutuskan kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Sebab itu sama, ayat dalam surah Maryam 54 sama dengan 51, menunjukkan Nabi Ismail sama kedudukannya macam Nabi Musa. Maknanya dari sudut dia Rasul. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyah. So Allah kata, sebut dalam kitab ni tentang cerita Nabi Musa. Nabi Musa ni seorang yang ikhlas dan seorang rasul dan seorang nabi. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah. Sebutkan dalam kitab ni cerita tentang Nabi Ismail, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan juga seorang rasul dan nabi. Sama ayat 54 dengan 51 dalam surah Maryam sama, menceritakan siap yang sama, maknanya risalah, pengutusan kerasulan pada Nabi Ismail dan Nabi Musa itu adalah sama. Baik. Sebab itu ini kita kata menunjukkan kelebihan Nabi Ismail AS atas Nabi Ishaq, saudaranya Nabi Ishaq. So ini juga adalah satu tamparan hebat ke atas Bani Israel, ke atas orang-orang Yahudi. Orang Yahudi marahlah kalau kita dahulukan Nabi Ismail. Sebab dia orang tak mau, dia orang menafikan Nabi Ismail tu daripada awal, dan tujuan mereka menafikan Nabi Ismail, kelebihan Nabi Ismail, tujuannya untuk menafikan kelebihan Nabi Muhammad. Itu je. Jadi kita kena faham kenapa mereka attack Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, kerana mereka nak attack Nabi Muhammad. Itu dia punya cara. Jadi antara cara yang paling minimum untuk mereka nak attack Nabi Muhammad adalah mereka menghilangkan kelebihan Nabi Ismail. So mereka tutup kelebihan Nabi Ismail.
Sebab itu menjadi tanggungjawab sebagai seorang Muslim kita menjelaskan tentang kelebihan Nabi Ismail. Tanggungjawab. Kalau tak, macam mana kita nak dakwah ke orang Yahudi? Kita tak mampu nak cerita tentang kelebihan Nabi Ismail AS yang merupakan datuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tak reti, macam mana kita nak iqna', macam mana kita nak tegakkan hujah kat atas orang Yahudi? Orang Yahudi gelak kat kita, hang tak tahu apa, kami lagi tahu. Itu kita kata kadang-kadang punca kita ni ketinggalan sebab kita sendiri ketinggalan. Tak nafi kan? Ketinggalan dari sudut ilmu pengetahuan, ketinggalan dari macam-macam, segala segi kita ketinggalan. Kemudian bagi alasan nak kiamat. Nak kiamat dah tak perlu lah, dunia semua. Tapi kita sendiri tak bersungguh-sungguh. Tak bersungguh-sungguh. Tengok zaman dulu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kecil-kecil lagi dah boleh Islamkan orang Yahudi. Kita hari ni kecil-kecil dah jadi apa? Dah jadi macam Yahudi perangai. Bukan Islamkan Yahudi, anak yang kecil kita ni ajak jadi macam Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Orang zaman dulu, anak kecil depa macam Ibn Taymiyah tu boleh apa? Boleh Islamkan Yahudi. Kita zaman sekarang ni, anak kecil kita perangai macam Yahudi pasal apa? Mak bapak didik anak jadi macam Yahudi, perangai macam Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Ketika datangnya ajal, hadaratul wafah, datangnya ajal, Nabi Ismail telah mewasiatkan kepada saudaranya Ishaq dan kepada zauj ibnatihi, maknanya suami kepada anaknya. Suami kepada anaknya Nasmah. Maknanya menantu dia. Nasmah daripada min ibni akhihi Al-Ais ibn Ishaq. Patut daripada apa? Anak saudaranya Al-Ais ibn Ishaq. Al-Ais ibn Ishaq maksudnya telah mewasiatkan kita kata apa? Nabi Ismail, ketika wafatnya Nabi Ismail telah mewasiatkan saudaranya Ishaq untuk menikahi ibnatihi, iaitu wa zauja ibnatihi, dan juga apa kita kata apa? Suami kepada anak perempuannya Nasmah min ibni akhihi Al-Ais ibn Ishaq. Ini kat sini rasanya wa zawwaja ibnatahu Nasmah. Wa zawwaja ibnatahu Nasmah min ibni akhihi Al-Ais ibn Ishaq. Fawaladat lahu Rum. Maknanya menikah, diwasiatkan Nabi Ismail supaya menikahi anak perempuannya Nasmah min ibni akhihi, daripada anak saudaranya Al-Ais ibn Ishaq. Maknanya Nasmah ini menikah dengan Al-Ais ibn Ishaq. Ini anak Nabi Ishaq lah. Al-Ais ibn Ishaq ni anak Nabi Ishaq. Maka lahirlah Rum. Dikatakan lahirlah Rum. Rum tu Roman. Kita kata Roman tu Rum. Ni maknanya datuk mereka, atau kita kata bapa mereka, bapa Rom tu lah. Romani. Rom. Yuqalu lahum Banul Asfar. Dan dikatakan mereka ni adalah anak-anak Al-Asfar, maknanya kerana wajah-wajah mereka ini putih ke kuning-kuningan. Maknanya kuning lansat ke apa, kita tak tahulah. Maknanya cantik lah. Li sufratin kanat fil Ais. Kerana wajah yang ada pada Al-Ais ibn Ishaq itu, dia kulit dia tu maksudnya kekuning-kuningan. Macam mana tak tahu. Wa waladat lahul Yunan fi ahadil aqwal. Dan dalam sebahagian pendapat ulama mengatakan, ulama ni maksudnya ulama tarikh, ulama nasab, lahir daripadanya Yunan. Yunan, Greek, Yunan. Maknanya daripada keturunan dia pun. Dikatakanlah fi ahadil aqwal, dalam satu pendapat. Wa min waladil Ais al-Ashban, dan daripada anak keturunan Al-Ais ibn Ishaq tu, maknanya dia adalah anak saudara Nabi Ismail lah. Minhum daripada mereka Al-Ashban. Al-Ashban ni anda tak rasa dia keturunan. Ashban ni, kalau sekarang ni kita nak kata Ashban ni
dalam bahasa Arab maksudnya al-ashban merujuk kepada kulit mereka ni berwarna al-ahmar, al-ahmar jiddan. Kulit bangsa mereka ni kulit mereka berwarna merah yang kemerahan, merah yang bukan merah yang kehitaman, atau merah yang merah yang gelap, merah yang macam mana kulit dia tak tahu. Ni kena tanya orang yang apa kaji tentang kulit-kulit bangsa-bangsa ni lah. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Wa tawaqqafa Ibnu Jarir rahimahullah. Ibnu Jarir dalam isu ni dia berhenti, tawakuf, dia tak ulah. Wa dufina Ismail Nabiullah bil Hijr ma'a ummihi Hajar wa kana umruhu yawma mata 137 sanah. Dan ditanam Ismail Nabi Allah Ismail di Hijr bersama dengan ibunya Hajar. Ini Hijr di dekat dengan Kaabah tu, bersama dengan ibunya Hajar. Dan usianya ketika itu, ketika wafat meninggal Ismail, iaitulah 137 tahun. Yaum mata 137 sanah. Ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Jadi yang ni setakat tu je lah ulama tarikh bincang. Maknanya ulama tarikh dia ada pendapat yang kata Nabi Ismail ditanam bersama dengan Hajar di Hijr di Mekah. Ada masalah. Geng-geng kuburiyun inilah mereka kata, ni dalil boleh kita pergi tawaf kubur. Allahu Akbar. Salah tu. Salah cara berfikir, salah cara berdalil. Sebab itu kita kena faham, laisa kullu man yaqra' aqilun. Bukan semua orang yang pandai baca, pandai rujuk kitab tu berakal. Kita kena ingat-ingat, hati-hati. Ulama tarikh, ulama sejarah, dia bila dia cerita tentang riwayat ni, Ibnu Katsir bagi tahu Nabi Ismail, Nabi Allah ditanam di Hijr, yakni di Mekah, di Kaabah bersama dengan ibunya Hajar. Usianya ketika meninggal 137 tahun. Situ saja sampai maklumatnya. Kalau kita bincang dari sudut sanad, dari sudut hadis, memanglah tak ada sanad. Kalau bawa riwayat tu, kalau cari kita cross reference, kita buka kitab-kitab tarikh yang lain, memang kita akan dapati sanad tu ada masalah, ada majhul, ada. Tetapi kita bukan nak bincang tentang hadis. Kita bukan nak bincang tentang hukum ziarah kubur Nabi Ismail ataupun ibunya. Sedangkan kubur itu pun tak disepakati. Nabi SAW pun tak sebut dalil yang maknanya dalil yang lebih sahih, tidak ada. Hanya riwayat tarikh. Riwayat tarikh tidak boleh menjadi dalil untuk membuat dan mereka amalan-amalan yang baru. Nabi SAW suruh kita tawaf di Baitullah untuk ibadat kepada Allah, bukan tawaf dekat kubur Nabi Ismail ataupun i'tiqad itu kubur Nabi Ismail atau itu kubur Hajar. Salah tu dia, cara salah berfikir. Salah berfikir dan salah cara baca kitab. Salah berdalil. Kemudian salah juga mengkritik. Ni pun sama juga. Dia macam ni, anda bagi senang, anda bagi mudah nak faham. Kita sekarang ni dalam dunia kita hari ini, kita berhadapan dengan dua kelompok. Satu kelompok yang main ikut teradap je, ambil dalam kitab, kemudian dia berdalil dengan kitab. Macam ni lah geng-geng kuburi. Geng-geng kuburiyun yang suka sembah kubur ni. Mereka akan ambil riwayat ni, mereka akan ketengahkan. Tengok ni, inilah dalil menunjukkan adanya kubur di Masjidil Haram, kubur Nabi Ismail dan kubur Hajar. Jadi kita pergi kat Mekah tu, kita ziarah kubur. Jadi kita semua kuburi. Dia pun nak apa? Istihza', dia pun nak pelekeh, dia pun nak kata dia pun tu betul lah dengan nada macam tu. Salah. Kan? Riwayat tarikh hanya mimba bil ikhbar. Hanya mimba, kita kata riwayat. Maknanya ulama cerita pasal nak bagi tahu ketika itu ialah memang berhaklah untuk ditanam Nabi Ismail dengan Nabi Ismail, atau kalau betul pendapat riwayat ini tak ada masalah, sebab Nabi Ismail dengan Hajar memang asal rumah mereka memang dekat situ.
ditanam dekat situ pun tak ada masalah. Dan memang sabit daripada Nabi SAW, Nabi akan ditanam di tempat mereka mati. Ya. Nabi-Nabi akan ditanam di tempat mereka mati. Kalau mereka mati dekat rumah, mereka akan ditanam dekat situ. Boleh jadi Nabi Ismail meninggal di Hijr dan dia ditanam di situ. Tak ada masalah, tak ada kontradik. Min babil ikhbar. Dari satu sudut lagi, riwayat ini pun ada muhtamal, sama ada sahih atau tidak. Kalau kita ambil pendekatan yang selamat, kita kata tak ada sanad yang sahih. Kita tawakuf, kita berhenti. Jadi habis cerita. Maknanya kalau kita nak jawab kat depa, senang je yang pertama kita kata riwayat ni tak sahih. Habis, settle. Kalau riwayat ni sahih pun, okey, yang kedua baru kita, kalau riwayat ni sahih pun tidak menunjukkan apa-apa bentuk membenarkan untuk kita tawaf di sekeliling kubur atau nak tabaruk dekat situ, iktikad bahawa di situ adalah kubur Nabi Ismail, atau kita pergi berdoa minta dekat Nabi Ismail ke, minta dekat Hajar ke. Tidak ada mana-mana riwayat yang sahih membenarkan perbuatan tersebut. Yang ada, kita diperintahkan untuk tawaf di sekeliling Kaabah 7 kali. Tak ada suruh kita iktikad macam benda-benda pelik. Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah pun tak ada kata Nabi Muhammad pergi dekat Hijr tu, kata Nabi Muhammad doa dekat Hajar ke Ismail ke, tak ada. Ataupun Nabi SAW kata dalam riwayat yang sahih ke, ini kubur Hajar, ini kubur Ismail, tak ada. Dia maknanya hanya kita kata riwayat mimba bil ikhbar, riwayat tarikh, dan benda tu dah berlaku lama. Ya, kita kata kalau dia sahih sekalipun tak ada masalah. Sebab Allah Taala dah jadikan tempat itu sebagai tempat ibadat dia, untuk dia. Dan Allah Taala tak pernah perintahkan kepada Nabi SAW untuk ingatkan kepada umat dia, inilah kubur Hajar dengan kubur Ismail, jadi kamu datang, kamu ziarah kubur dia pun tak. Tak ada. Perintah syarak tak ada macam tu. Jadi kita berpegang dengan perintah syarak. Kita bukan ambil dengan riwayat tarikh. Salah kalau kita ambil riwayat tarikh untuk membenarkan sesuatu yang bercanggah dengan syarak. Ini salah. Satu lagi kelompok, dia kata dia punya bahasa dia, tengok ni Ibnu Kathir cerita benda-benda karut, benda khurafat. Apa ni Ibnu Kathir? Dia tuduh pula ulama. Dia yang jahil. Dia tuduh pula ulama tak reti sahih ke mana tak sahih. Ibnu Kathir ni bukan macam hang, wahai si jahil. Ibnu Kathir ni muhaddis kot. Ibnu Kathir ni hafal Musnad Imam Ahmad kot. Ibnu Kathir ni mufassir kot, muarrikh. Dia bukan macam kau. Kau hadis 40 pun tak lepas, hadis 40 pun tak hafal. Quran pun belum tentu hafal. Juzuk 30 tu pun, ayat-ayat lazim pun belum tentu hafal. Surah-surah lazim pun belum tentu hafal dengan betul. Sedangkan dia, Ibnu Kathir ni imam. Takkan Ibnu Kathir tak tahu? Kenapa Ibnu Kathir rahimahullah letak? Ini kita dah bincangkan semua. Kenapa dia letak riwayat? Sebab nak bagi tahu mimbab riwayat tarikh, mimbab sejarah. Bukannya nak suruh pergi iktikad benda khurafat, benda-benda pelik-pelik, pergi Mekah tu, duk pergi berdoa dekat Hijr tu, iktikad pula kat situ kubur Nabi Ismail Hajar, kemudian dia buat benda pelik pula. Tak, solat sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tawaf di sekeliling Kaabah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tak pernah perintahkan untuk kita cari apa yang tak diperintahkan untuk kita. Itu maksudnya. Sebab kita kena faham, bila ahli tarikh sampaikan satu riwayat, dia ada maksud. Maksudnya sini nak bagi tahu, maknanya dari sudut tarikh, dari sudut sejarah, baik Nabi Ismail memang menetap di Kaabah, menetap di Mekah yang ada Kaabah. Dan sebab itu kita kata Nabi Muhammad SAW pernah bagi tahu
Dalam hadis yang sahih, setiap nabi ni dia akan ditanam di tempat dia mati. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditanam di mana? Di dalam masjid ke? Bukan dalam masjid. Di rumah Aisyah, rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu dia dimasukkan pada zaman Bani Umayyah ke dalam kawasan masjid, yakni hujurat, yakni rumah Nabi SAW dan Aisyah. Bilik Aisyah itu, rumah Nabi dengan isterinya itu dimasukkan ke dalam masjid selepas pada zaman Bani Umayyah. Ada isu tak? Tak ada isu. Still ulama faham dia bukan daripada masjid. Kubur Nabi itu bukan dalam masjid. Walaupun dah masuk, bilik tu dah masuk ke dalam masjid, kawasan masjid, tapi hakikatnya bukan dalam masjid. Sebab dia terpisah dengan dinding. Macam tu juga kita faham, kalau Nabi Ismail ditanam dekat Hijr sekalipun, kita adakah dia melazimkan untuk kita kata dia menjadi kubur, ataupun dia adalah kawasan masjid yang Allah isytiharkan sebagai Masjidil Haram. Maksudnya sini, bila Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu dekat Nabi Muhammad SAW, suruh bagi tahu dekat umat dia bahawa kawasan itu kawasan kubur, maknanya tak ada alasan untuk kita kata itu adalah kawasan kubur. Jangan memandai-mandai, maknanya kita nak kata inilah kubur Nabi Ismail dengan Hajar kat sini. Jangan memandai-mandai. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak isytiharkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Riwayat tarikh hanya sebut di Hijr. Hijr tu, adakah kita confirm Hijr tu dekat Hijr Kaabah tu? Tak juga. Boleh jadi Hijr tu di kawasan yang berdekatan dengan Kaabah, dengan Masjidil Haram. Kerana memang Nabi Ismail menetap di Mekah. Hajar pun menetap di Mekah, berdekatan dengan Kaabah. Itu tanah air mereka. Jadi apa masalah kalau Nabi Ismail dengan Nabi Ismail dengan ibunya Hajar ditanam dekat Mekah, dekat dengan Kaabah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kamu yang datang kemudian ni, kamu dakwa tanpa dalil, tanpa bukti. Kamu kata sini adalah kubur Nabi Ismail, sini Hijr ni adalah kubur Hajar dan Ismail. Kamu dakwa tanpa bukti. Ulama tarikh dulu macam Ibnu Kathir, dia hanya bawa riwayat dan bukan dia menjazamkan atau dia kata confirm ini dekat Hijr yang dekat dengan Kaabah tu, dekat dengan Kaabah tu, itu adalah kubur Nabi Ismail dan Hajar. Dia tak cakap macam tu. Kamu yang cakap macam tu. Sebab itu dibiarkan riwayat tarikh itu seperti mana dia datang. Maknanya kita jelaskan tanpa kita membawa tafsiran yang boleh bercanggah dengan perintah syarak. Kita pergi Masjidil Haram untuk solat, bukan untuk pergi kat kubur. Sebab itu kena hati-hati. Orang zaman sekarang ni dia pelik-pelik, dia ambil riwayat tarikh ni, dia akan cakap ni kubur Nabi Ismail dengan Hajar. Jawapan kita dah jawab tadi, jelas. Tak ada isu untuk kita paksa riwayat tarikh ni untuk kita ikut penyelewengan orang-orang yang menyeleweng. Tak ada percanggahan. Dan Ibnu Katsir dia faham. Dia tahu apa yang diriwayatkan. Bukan dia tak tahu. Kita yang jahil. Macam mana kita yang tak faham, kita tuduh pula Ibnu Katsir tak faham. Ini berat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ana saja cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.